Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah fi hadhi yawm al-jami'atuna na'uhadis fi mawdu' al-majaz wa al-isti'arah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Zikri bin Muhammad Azam, Rukmu Tulab 048962. في هذه اليوم إن شاء الله سأحدث في موضوع المجاز بمعنى lafaz yang digunakan bukan pada tempat yang betul. Contoh dia seperti al-wardatu fil fas, yang bermaksud bunga berada di dalam kelas. Bermakna bukan bermaksud bunga itu berada di dalam kelas, tapi orang yang cantik seperti bunga itu berada di dalam kelas. Jadi kita pergi kepada slide yang pertama. Slide yang pertama itu kita boleh nampak majaz dari segi lugah, iaitu man jarabtu at-tarif al-jawazan wa jawazat wa majaz tarafi yusaliki wal majaz huwa tariq wal masak, yang bermaksud perkataan majaz berasal daripada kata kerja yang bawa pengertian berjalan, meretasi, meninggalkan dan melaksanakan. Jadi pada segi istilah pula, al-lafzi al-musta'mal fi khairi ma wadi' lahu la'ala qati ma qarinahu wa mani'atu man iradatu li ma'na al-asli wal alaqiyya al-munasabah wal wasilati bainal ma'na al-haqiqi wal ma'na al-majazi wal qarinah hiya al-mani'atu min iradatu al-ma'na al-haqiqi, yang bermaksud perkataan atau ungkapan yang digunakan bukan mengikut pengertian asalnya dalam komunikasi kerana kaitan tertentu yang mempunyai konteks atau mengikut kewajaran yang menghalang daripada maksud asalnya. Itu adalah maksud majaz segi lughah dan istilah. Kita pergi yang slide yang seterusnya, maksud pergi yang seterusnya iaitu anwa'ul majaz, jenis-jenis majaz. Majaz dari segi majaz bagi pada dua, iaitu majaz lughawi dengan majaz akli. Majaz lughawi merujuk pada makna perkataan yang menunjukkan bukan untuk makna asalnya di kalangan ahli bahasa. Seterusnya itu adalah untuk majaz lughawi, dan majaz akli pula yang bermaksud pula merujuk kepada proses menghubungkan perbuatan atau umpama dengan projek yang bukan sebenar, dengan objek yang bukan sebenarnya berdasarkan zahir ayat unsur kerana ada kewajarannya. Sebagai contoh, dekat dalam slide ni ada ayat sifat tabibul marid, yang bermaksud doktor menyembuhkan pesakit dengan sebab alaqatnya, sebab doktor yang menyembuhkan pesakit tu, tapi Allah yang memberi kesembuhan kepada pesakit, memberi kesembuhan pesakit tu tapi melalui doktor. Okay, itu adalah untuk majaz akli, tapi pada kita akan fokus pada majaz lughawi. Majaz lughawi dibagi kepada dua bahagian, iaitu isti'arah dengan majaz mursal. Okay, untuk majaz mursal kita pergi ke slide seterusnya, iaitu pembahagian majaz lughawi yang qasimu qismaini huwa al-isti'arah wal majaz mursal. Okay. Majaz mursal bermakna majaz lughawi takunu alaqati baina makna hakiki wal makna majazi lil kalimat qaimatu alal khairu syabihat, yang bermaksud penggunaan perkataan yang tidak mengikut pengertian asal kerana ada hubung persamaan serta tiada petanda yang menghalang daripada menggunakan pengertian. Majaz mursal ni merupakan majaz yang mana hubungannya antara makna asal dengan makna majaz ni tercipta atas dasar persamaan. Maknanya ada persamaan antara perkataan dalam majaz mursal ni, baru terciptanya majaz mursal. Kita pergi kita tengok, nak lebih baik kita tengok pada contohnya. Kita masuk kepada pembahagian majaz.
majaz mursal. Majaz mursal adalah pembagian. Yang pertama as-sababiyah, perkataan yang digunakan adalah sebab kepada maksud asal, itu adalah sababiyah. Contoh dia ra'aina al-khaisa, maksud dia kami telah menjaga titisan hujan. Maksud asal dia ra'aina an-nabata, maksud dia kami telah menjaga tanaman. Digunakan titisan hujan kerana ia adalah sebab kepada tumbuhnya tanaman. Okay, yang kedua al-musababiyah, berlawanan dengan sababiyah. Perkataan yang digunakan adalah hasil daripada maksud asal. Contoh dia wa yunazzilu lakum minas sama'i rizqan, yang bermaksud dia yang menurunkan rezeki dari langit. Okay, kita tengok pada al-makna al-asli dia, wa yunazzilu lakum minas sama'i ma, maksud dia dan dia yang menurunkan air hujan dari langit. Sebabnya rezeki telah terhasil daripada air hujan yang diturunkan. Okey, yang seterusnya al-juziyah. Al-juziyah ialah perkataan yang digunakan adalah sebahagian daripada makna asal. Contoh dia la taqumu fihi abadan, maksud dia janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Okey, maksud asal dia digunakan perkataan kum yang bermaksud bangun kerana pergerakan bangun itu sebahagian daripada solat. Yang seterusnya al-kulliyah. Al-kulliyah iaitu berlawanan dengan juz'iyah. Al-mislu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, bermaksud mereka menyumbat jari mereka ke dalam telinga mereka. Maksud asal dia yang dimasukkan ialah terdapat kuku, ialah bahagian atas yang maksud ayat di atas tu adalah bahagian atas kuku saja yang dapat masuk dalam telinga mereka tu. Okey, seterusnya iktibar makana. Al-mislu wa atu al-yatama amwalahum, yang bermaksud dan berilah kepada anak-anak yatim harta mereka. Maksud asal dia anak yatim tidak lagi dipanggil yatim apabila mereka telah balik. Yang dimasukkan di sini berilah harta mereka setelah mereka balik. Yang seterusnya ialah iktibar mayakun, berlawanan dengan iktibar makanan tu pula. Perkataan yang digunakan adalah perkataan yang terjadi kepada makna asal. Contoh dia inni arani aqsiru humra, yang maksud sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku memerah arak. Maksud dia arak akan terhasil daripada anggur yang telah diperah. Yang dimasukkan di sini aku bermimpi memerah anggur. Okey, yang seterusnya al-haliyah, perkataan yang digunakan adalah situasi kepada tempat dimasukkan. Seperti perkataan seperti namanya sendiri, hal bermaksudnya keadaan kan. Okay, contoh dia seperti fafi rahimahullahum fiha khalidun, yang bermaksud mereka berada di dalam rahmat Allah, mereka kekal di dalamnya. Maksud asal dia tempat yang dimasukkan dalam rahmat Allah tu adalah syurga. Okay, yang seterusnya al-mahaliyah. Al-mahaliyah pula berlawanan dengan al-haliyah. Perkataan yang digunakan adalah tempat kepada situasi yang dimasukkan. Yang al-haliyah tadi situasi kepada tempat, ini adalah tempat kepada situasi. Okey, contoh dia wasaili al-qaryatil lati kunna fiha, maksud dia dan tanyalah negeri yang kami berada di situ. Maksud asal dia yang dimasukkan ialah penduduk pada negeri tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Johari bin Jibli. Raqm talaba 04488987. Insyaallah في هذه اليوم أنا المتكلم الثاني سوف أتحدث عن الاستعارة مع الاستعارة التشريحية. Jadi insyaAllah kita akan membincangkan maksud al-isti'arah dan juga al-isti'arah at-tashrihiyah. Jadi, ma hiya al-isti'arah? Al-isti'arah fil lughah, al-isti'arah al-shay' wal-isti'arahu minhu qalaba minhu ay tu'ayyiruhu ayyahu. Jadi dari situ kita faham apa yang dimaksudkan dengan isti'arah ialah dalam bahasa yang mudah dikenali sebagai pinjam. Jadi al-isti'arah itu ialah pinjam. InsyaAllah isti'arah dari segi istilah pula ialah mengikut pandangan ahli balaghah. Isti'arah merupakan penggunaan sesuatu perkataan yang tidak mengikut kepada pengertian asal kerana ada hubungan persamaan serta ada petanda yang menghalang dari menggunakan pengertian asal tersebut.
Jadi kalau dari bahasa mudah kita katakan isti'arah ialah satu ungkapan, tapi apabila kita baca ayat itu kita bukan faham secara terus ayat itu sebabnya menggunakan suatu perkataan yang pada hakikat bukan pada makna asal perkataan yang kita guna itu. Tapi disebabkan perkataan yang kita guna itu ada sifat yang berfungsi, yang alaqah dia musabbahah, ada persamaan dalam perkataan itu. Dan satu lagi tanda untuk kita menunjukkan dia isti'arah ialah ada suatu lafaz yang menghalang daripada perkataan yang kita guna itu daripada terkeluar dari konteks ayat tersebut. Paham? InsyaAllah, jadi seterusnya kita akan beralih kepada rukun al-isti'arah. Rukun al-isti'arah ada 3. Wahid, al-musta'arullah yang juga dengan sebagai musyabbah. Yang kedua adalah al-musta'aru minhu yang juga dikenali sebagai musyabbabih. Dan yang ketiga adalah al-musta'aru yang juga dikenali sebagai lafzi al-manqul. Baik, kalau al-isti'arah ada 3 rukun, tashbih ada 4 rukun, yaitu musyabbah, musyabbabih, ada tashbih dan wajhu syabah. Jadi inilah yang membezakan antara isti'arah dengan tashbih. Jadi insyaAllah seterusnya untuk menambahkan lagi kepahaman terhadap apa itu isti'arah, kita pergi kepada al-amsilah isti'arah, itu contoh-contoh al-isti'arah. Jadi contoh yang pertama ialah Ra'aitu al-bahri yamshi fi syarik. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kita baca ayat itu secara literal, logiknya tidak kalau saya kata saya tengah melihat laut itu berjalan di jalan. Memang tak logik pun ayat itu. Dan ini yang kita katakan ayat itu adalah majazi dan bukan hakikat. Sebab memang kita tak akan dapat tengok laut itu berjalan. Sebenarnya bukan laut itu yang berjalan dekat situ. Yang berjalan itu adalah manusia. Dan apa yang menyamakan al-bahru dengan sifat manusia tersebut iaitu al-bahru ialah lautan yang luas. Jadi dia nak merujuk kepada al-rujulu al-karimu, iaitu seorang budak yang mulia. Jadi sifat berkongsi adalah seorang budak yang mulia itu adalah dengan sifat al-bahru dekat situ. Jadi lafaz al-isti'arah itu ialah al-bahru. Dan sifat yang berkongsi iaitu alaka musyabbahah dia ialah ar-rujulu al-karimu. Jadi macam mana saya katakan ar-rujulu al-karimu? Sebab satu tanda yang lagi yang saya bagi tahu dekat pengenalan tadi, iaitu ada suatu lafaz yang menghalang, iaitu lafaz fi syarik, di jalan. Jadi sebab itulah saya katakan yang berjalan itu ialah seorang budak yang mulia, ar-rujulu karimu. So ayat sebenar dia ialah, jadi ayat sebenar bagi contoh yang telah saya berikan tadi ialah Ra'aitu ar-rujulu karimu yamshi fi syarik. Tapi kita telah gantikan ar-rujulu al-karimu itu dengan al-bahru dan menjadikan ayat itu sebagai ayat al-isti'arah. InsyaAllah ba'da zalika sa'atahaddatsu an al-isti'arah at-tashriyah. Baik, ma al-isti'arah at-tashriyah? Jadi apakah yang dimaksudkan dengan isti'arah at-tashriyah? Seperti yang kita sedia maklum, isti'arah secara umumnya ialah tashbih yang dibuang salah satu daripada musyabbah atau musyabbabi, maka dikatakan sebagai isti'arah. Jadi isti'arah tashriyah ialah ma hazafa al-musyabbah wa zakarin al-musyabbabi, iaitu jumlah ataupun ayat yang dibuang musyabbah dan disebutkan musyabbabinya. Kesimpulan yang dikatakan isti'arah tashriyah ialah tashbih yang dibuang musyabbah dan disebutkan musyabbabinya. Jadi al-amsalu at-tashriyah. Baik, al-amsalun yaqul Ra'aitu, saya melihat al-asadah, seekor singa fi mu'arikah, di medan perang. Saya melihat seekor singa di dalam medan perang. Baik, sekiranya kita lihat kepada perkataan yang berwarna merah, al-asad, al-asadah, al-asadu bukanlah datang daripada makna singa ataupun hewan mufaris, tetapi datang dengan makna lainnya, iaitu al-jundi, iaitu seorang tentera. Baik, kita sedia maklum bahawa isti'arah ialah tashbih yang dibuang salah satu daripada musyabbah atau musyabbabih. Kemudian isti'arah tashriyah ialah tashbih yang dibuang musyabbah dan dikekalkan musyabbabih. Jadi berdasarkan kepada takrif dalam contoh ini, asal penggunaan al-asadu di sini ialah tashbih. Apa tashbihnya? Al-jundu, al-mislu, al-asadu. Seekor tentera itu seperti singa. Al-jundu itu adalah musyabbah dan al-asadu itu ialah musyabbabih.
Jadi dalam ayat ini yang manakah disebut al-asadu musyabbah dan tidak disebut al-jundi iaitu musyabbah. Jadi inilah contoh bagi isti'arah at-tasyrihiyah. Jadi kesimpulannya yang dimaksudkan dengan isti'arah tasyrihiyah ini ialah tashbih yang dibuang musyabbah dan disebutkan musyahbabinya. Jadi secara keseluruhannya saya telah menerangkan kepada anda tentang apa itu isti'arah dan apa itu al-isti'arah at-tasyrihiyah. Jadi sekian saja daripada saya, kita beralih kepada pembentang seterusnya, Saudara Faris Imadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawl. Amma ba'd. Ismi Faris Imadi bin Abdul Aziz, Rukun Madrid 099193. InsyaAllah pada hari ini saya akan menerangkan sedikit tentang tajuk isti'arah makaniyah. Okey, kita go kepada apa itu isti'arah makaniyah. Dalam bahasa Arab ialah isti'arah makaniyah hiya ma hudifa fiha musyabbah fi wa rumiza ilayhi bi syai'in min al-lawazim. Okey, mafhumnya ialah isti'arah makaniyah ini ialah dibuang musyabbahnya dan digantikan salah satu sifat khas musyabbah itu. Okey, dalam buku Abdurrahman Hasan Al-Madani yang bertajuk Balaghah Al-Arabiyyah Usufiha wa Ulumiha wa Fulufiha mendefinisikan isti'arah itu adalah ia allati lam yusarrihu biha bil lafzi isti'arah. Isti'arah yang tidak diperjelaskan dengan lafaz musta'arnya sendiri. Okey, daripada maksud ataupun pendefinisian di atas itu, kita dapat fahami adalah isti'arah makaniyah ini adalah yang digugurkan musyabbah dan disebut salah satu atau diganti atau dinisbahkan dengan salah satu sifat khas atau kebiasaan kelaziman yang ada pada padanan musyabbah. Okey, kita go kepada contoh untuk kita lebih fahamkan. Kita pergi kepada contoh isti'arah makaniyah. Okey, pertama isti'arah makaniyah. Contoh pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala ta'ala waghfir lahumā janāha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Suratul Al-Isra ayatul 24. Okey, mafhumnya adalah hendaklah kamu merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayang. Di sini merendah diri ia nisbahkan kepada janah ta'ir, iaitu burung. Janah kan sifat kepada burung. Janah ini sayang dan burung ialah rendah diri dia sifat kepada sayap tu sifat kepada burung. Jadi dalam bahasa Arab ni kita dapat baca lah syibhu zulli bit-ta'ir fa huzifa musyabbah wa rumida ilayhi bi syai'in min lawazimihi wa huwa janah ala sabili isti'arah makaniyah. Okey, disembahkan burung dan dibuang musyabbah dan diganti dengan sifat kelaziman ialah burung mengikut isti'arah makaniyah. Okey, kita fahamkan. Okey, seterusnya kita go lagi untuk lebih faham kepada tajuk, kepada contoh yang kedua. Contoh seterusnya. Okey, next. Qala ta'ala qala rabbi inni wa hanal 'azmu minni wa ishta'ala ar-ra'su shababa wa lam akun bi du'aika rabbi shaqiya. Suratul Maryam ayat 4. Mafhumnya, dia merayu dengan berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya telah lemah tulang-tulangku dan telah putih melepaklah uban di kepalaku. Washta'ala itu maksudnya menyala. Syibur ra'su bil wukur summa hidupkan musyabbah warimza ilayhi syai'in min lawazmihi wa washta'ala ala sabil isti'arah makaniyah, atau difahamikan pada ia digantikan dengan bahan bakar menyalakan sifat pada api. Jadi dia nak isti'arahkan uban itu melepak, putih melepak. Okey, faham kan? Okey, seterusnya teguh kepada contoh seterusnya dalam contoh isti'arah makaniyah.
maknanya, yakni hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya Islam ala khamsin. Okay, maksudnya Islam itu dibina dengan 5 perkara. 5 perkara itu apa? Ialah rukun Islam yang kita tahu kan. Okay, syibul Islam bil baiti wa kita musyababi wa huwa bil bait wa ruda ilaihi syai'in min lawazimihi wa huwa al bina. Li'anna al bina min lawazimi al bait, lawazim al bait ala sabil isti'arah makniyah. Okey, diganti kat Islam itu kerana bil bait bangunan, sifat-sifat bangunan, tiang, dan dibuat musyababi dan diganti dengan al-bina, bunya. Okey, Lianna bina min lawazim, al-bina ialah kelaziman bagi bangunan atau rumah. Ikut isti'arah makniyah. Sorry, ini kita pergi kepada contoh seterusnya. Ucapan Al-Hujjaz Yusuf As-Sakhafi tak silap, dalam ucapan pidatonya atau khutbahnya, dia ada sebut inilah ar-ru'usan qad aina'at mahana kitabuha wa inilah sahibuha. Maksudnya sesungguhnya kulihat beberapa kepala seperti buah yang telah masak. Kepala seperti buah yang telah masak. Kita highlight itu. Dan sampai waktu memetiknya dan aku ada pemilik. Okey, di sini kita baca dulu. Syubhu ru'usan bil fawakih wa huzifa musyababi wa rumiza ilaihi syai'in min lawazimihi aina'at. Di sini kepala kan putih melepak. Syubhu ru'usan, kepala dia nisbah kepada buah fawakih yang telah masak contohnya kan, dan diganti dengan sifat aina'at. Okey, kita go kepada contoh yang terakhir insya-Allah. Contoh yang terakhir ialah seorang penyair berkata, wa idzal maniyatu syabat azbaruha al-faita an kulla tamimah la tanfa. Okey, maksudnya adalah apabila pemakaian kimia kukunya kamu dapat setiap tangkal tidak akan berguna lagi. Okey, di sini ialah kematian itu dibandingkan dengan binatang buas atau kuku. Kuku kan adalah satu sifat binatang buas atau pemangsa yang memburu mangsa. Okey, di sini digugurkan musyababi dan digantikan dengan kelaziman binatang itu adalah cukup bagi orang manusia. Saya harap kamu semua faham apa yang saya ingin sampaikan berkenaan dengan tajuk isti'arah makniyah, insya-Allah. Okey, sampai di sini saja. Sekian.